Tawalla, muka surat 585, ayat yang ke-24. 585, ayat yang ke-24. Okey. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, page 585, ayat yang ke-24. Ayatnya berbunyi, falyanzuril insanu ila ta'amih. Itu ayat kita hari ni. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Boleh? Itu ayat kita. Okay, baik. Fa maka liyanzuri hendaklah melihat. Liyanzuri hendaklah melihat. Okay. Al-insan oleh manusia. Al-insan oleh manusia. Ila kepada ta'amihi, makanan-makanannya. Ta'amihi, makanan-makanannya. Okey. Ta'am, makanan. Kalau buang alif, tambah mim kat depan, jadi mat'am, tempat makan, restoran. Okey. Saya tulis kat skrin. Ta'am, makanan. Ta'am ni makanan. Ta'am. Kalau tempat makan, mat'am. Mat'am, tempat makan, kantin, restoran, mat'am dipanggil mat'am. Berasal pada perkataan ta'am, makan. Okey, baik. Sambung satu ayat lagi. 2 ayat lagi boleh? 2 ayat. Anna bahawasanya kami sababna mencurahkan. Okey. Alma, air. Maksudnya air hujan lah. Okey. Alma kan maksudnya air hujan. Sabba, dengan curahan yang banyak. Lebat lah. Terjemah sabba tu curahan yang banyak. Maksudnya lebat lah. Summa, kemudian syaqaqna, kami membelah. Okey. Al-ard, bumi, maksudnya tanah lah. Al-ard, bumi, tanah. Syaqqan, dengan sebenar-benar belahan. Syaqqan, dengan sebenar-benar belahan. Okey, tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Ishak boleh? Ayat pertama kita, Tuan Haji Ishak terjemahkan. Maka hendaklah melihat oleh manusia kepada makan-makannya, bahawasanya kami mencurahkan air dengan curahan yang banyak, kemudian kami membelah bumi dengan sebenar-benar belahan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Dalam surah Abasa kali ini, minggu lepas kita bincang tentang kejadian manusia. Maksud kejadian manusia, kita ni daripada air mani, lahir daripada perut ibu, Allah hidupkan, Allah matikan, Allah SWT. Kan kita bincang minggu lepas. Kita ni lahir daripada perut ibu, daripada air mani. Kita ni dijadikan daripada air mani. Allah mudahkan keluar daripada perut ibu, Allah Ta'ala bagi kita, Allah Ta'ala hidupkan kita, dan Allah Ta'ala matikan kita. Allah Ta'ala suruh kita dikuburkan, Allah Ta'ala suruh manusia dikuburkan, dan Allah Ta'ala beritahu akhirat nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan kita semua. Sekarang, maknanya ayat minggu lepas, Allah suruh kita tengok nikmat-nikmat Allah pada diri kita. Tengok diri kita sendiri. Bagaimana kita ni yang berasal daripada air mani yang tak ada apa-apa, air mani itu air yang hina, tak ada apa-apa nilai. Daripada air mani itu lahirnya manusia yang dapat melihat dengan baik, dapat mendengar dengan baik, dapat bercakap dengan baik, dapat berfikir dengan baik. Siapa yang buat? Allah yang buat. Jadi nikmat Allah pada diri kita saja pun dah banyak. Nikmat Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah yang ada pada diri kita pun dah terlalu banyak. Sebab tu dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala kata,
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak tengok ke? Okey. Lepas Allah cerita nikmat-nikmat pada diri kita, Allah Ta'ala suruh kita pandang luar sikit. Apa dia nikmat Allah yang kita pandang hari-hari? Makanan-makanan yang Allah Ta'ala bagi pada diri kita. Makanan-makanan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Okey, tolong baca dia boleh, Puan Izawani, surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat, Allah Ta'ala cerita tentang muka surat 521. Allah Ta'ala gabungkan page 521 mengenai diri kita dan juga rezeki-rezeki Allah Ta'ala turunkan pada kita daripada langit. 521 ayat 21 dan ayat 22. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 21-22 Ya. Dan dalam diri kamu sendiri, Betul? saya dengar gema tadi. Dan dalam diri kamu sendiri, maka mengapa tidak kamu memerhatikannya? Dan di langit terdapat rezeki kamu dan apa yang telah dijanjikan kepada kamu. Okey, terima kasih Puan Izawani. Jadi Allah nak suruh untuk kita ingat Allah, untuk kita kenang, mensyukuri, menghargai nikmat-nikmat Allah. Tak payah cerita pasal duit dalam bank, tak payah cerita pasal tanah banyak mana kita ada, rumah banyak mana kita ada, duit banyak mana dalam bank, kereta apa kita pakai, anak isteri, tak payah cerita tu lagi. Tu memang dah besar sangat tu, jauh sangat dah. Asas je. Asas nikmat yang Allah bagi pada manusia, tengok diri, tengok makanan. Pun dah terlalu banyak sebenarnya nikmat Allah bagi pada kita. Tengok diri kita, Allah bagi penglihatan, hati, fikiran. Tujuan Allah Ta'ala bagi penglihatan, pendengaran, hati untuk kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat nikmat banyak sangat pada diri kita. Tujuannya untuk kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Okey, tengok surah An-Nahli. Surah An-Nahli. Tolong baca, Puan Nik boleh? Surah An-Nahli, saya cari buku surat sekejap. Allah ciptakan bagi kita ni daripada perut mak ayah, tak ada apa-apa. Kemudian lahir ke dunia, Allah Ta'ala jadikan ini. Tujuannya untuk kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Muka surat 275 ayat 78. 275 ayat 78. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Terima kasih Puan Nik. Allah kata, kamu ni dulu keluar pada perut mak kamu tak tahu apa langsung. Orang Kelantan kata tak erti kau satu. Tak kenal apa langsung, tak tahu apa langsung. Tapi dengan sebab Allah bagi penglihatan, pendengaran, hati, kita tahu banyak benda. Boleh bercakap, boleh melihat dengan baik, boleh mendengar dengan baik, boleh mereka cipta sesuatu, boleh menyelesaikan sesuatu masalah, boleh bertutur dengan pelbagai bahasa. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Sebab tu dalam ayat kita yang dibaca oleh Puan Izawani tadi, wa fi anfusikum, pada diri kamu saja kamu tak tengok ke? Jadi tidak ada alasan untuk orang paling miskin kat dunia tak boleh bersyukur. Kenapa aku nak bersyukur? Aku tak ada kereta macam dia. Bahkan aku ni seumur hidup beli motor, tak dapat beli kereta langsung. Contoh. Aku seumur hidup tak pernah dapat beli rumah, tak pernah dapat beli tanah, tak pernah berjalan keluar negara, kapal terbang tak pernah naik. Contoh. Dia mengeluh kerana kesusahan yang dia alami, yang dia tak dapat macam orang lain dapat. Allah Ta'ala kata, wa fi anfusikum, itu pada diri kamu banyak nikmat tu. Siapa bagi? Bukan kesenangan ke bagi kamu. Ramai orang lahir buta, lahir tak mendengar, lahir tidak ada pendengaran, tidak ada penglihatan, tak boleh cakap. Kamu dapat penglihatan, dapat pendengaran, itu nikmat yang sangat-sangat baik. Dan kamu harus mensyukurinya. Kamu tak boleh pandang orang lain ada macam-macam, aku tak ada, jadi aku nak syukur apa sangat. Tak boleh. Pada diri kamu saja dah banyak nikmat Allah Ta'ala ciptakan bagi diri kamu. Okey, sekarang Allah Ta'ala ceritakan pula tentang makanan-makanan yang Allah sediakan bagi manusia. Kita ni, rezeki yang Allah Ta'ala tentukan bagi kita, ketika mana Allah Ta'ala tak ciptakan Nabi Adam lagi, dah ada dah rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala tentukan bagi diri kita. Tuan-tuan baca boleh tuan, muka surat 151. Surah Al-A'raf, muka surat 151. Okey.
ayat 10. 151 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menetapkan kamu dan memberi kuasa di bumi, dan kami jadikan untuk kamu padanya berbagai jalan penghidupan supaya kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Okey, terima kasih. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, kami telah bagi kamu tempat kat muka bumi dan kami jadikan bagi kamu dalam bumi itu rezeki, livelihood, sumber-sumber kehidupan. Duduklah mana saja boleh hidup. Kita oleh kerana tak biasa duduk dalam hutan macam orang asli, contohlah, kita nak fikir macam mana dia orang hidup? Macam mana dia orang hidup? Sedangkan dia orang dah 60 tahun, 70 tahun dalam hutan, siap pindah-pindah lagi, boleh hidup tak ada masalah. Kita kalau lagi padang pasir, macam mana dia orang hidup? Soalan keluar pada diri kita. Sedangkan mereka dah berpuluh-puluh tahun duduk kat padang pasir. Boleh hidup? Sebab di mana saja kita berada, Allah dah sediakan kita punya livelihood. Tujuan dia agar kamu bersyukur pada Allah SWT. Sebab tu, orang yang baca doa makan, walaupun dia tak faham apa yang dia baca, dia sebenarnya telah menunjukkan rasa syukur pada Allah SWT. Contoh doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah bagi kami apa yang kau telah rezekikan kepada kami. Jadi semasa kita makan, kita telah mengakui hakikat pemberi rezeki adalah Allah. Walaupun kita bisnes, kita kerja makan gaji, kita peniaga yang maju perniagaannya, kita dapat duit daripada mak, daripada ayah bulan-bulan masa kita belajar, contoh. Hakikat sebenarnya yang bagi kita rezeki adalah Allah SWT. Sebab tu nama Allah Ar-Razzaq. Maksud Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Allah yang menyampaikan, masukkan rezeki dalam mulut kita. Kalau kita duit banyak macam mana sekalipun, tapi Allah tak izinkan rezeki masuk dalam mulut kita, boleh tak? Boleh. Berapa ramai orang yang banyak duitnya tapi boleh minum air kosong. Masuk air je kat hospital. Tak boleh makan benda lain, tak boleh minum benda lain. Contoh. Allah Ta'ala nak suruh kita bersyukur. Jadi saat orang yang baca doa makan, orang tu telah menunjukkan rasa syukur pada Allah. Begitu juga orang baca doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Saya nak share satu doa. Hadis ni ada dalam Riyadhus Shalihin dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bagus kalau kita baca doa ni. Doa kita dah baca sebelum ni, teruskan. Tak jadi masalah. Walaupun hadis ni adalah hadis dhaif daripada Imam Tabrani. Yang kita dah baca doa sebelum ni kan, Allahumma barik lana fima razaqtana tu. Hadis dia dhaif. Tapi tak jadi masalah pun. Tak adalah kata siapa baca doa tu masuk neraka sesat, tak ada masalah. Boleh baca doa tu, tak jadi masalah. Ni satu lagi doa saya nak share. Kita boleh amalkan. Ni termasuk doa pakai baju sekali ya. Nampak ke? Saya cuba besarkan. Nampak ke kat skrin? Saya cuba besarkan sekejap Nampak kan? Okey, nampak tak besarkan lah. Daripada Imam Abu Dawud. Okey, daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya terjemahlah yang hadis tu, bahasa Inggeris tu tuan-tuan boleh bacalah. Man akala ta'aman, siapa yang makan sesuatu makanan, summa qala, kemudian dia baca, start pada alhamdulillah tu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Baca sampai situ. Mula pada alhamdulillah sampai quwwatin. Siapa yang makan satu makanan, kemudian dia baca doa, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini. Dan dialah yang memberi rezeki kepadaku akannya. Tanpa kekuatan dan kemampuan daripadaku. Itu je doa dia baca. Maka akan diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Dosa-dosa kecil lah. Dan dosa yang akan datang. Kerana apa? Dia bersyukur pada Allah tak ada makanan Allah bagi pada dia. Wa man labisa thawban, siapa yang pakai baju? Tak pakai baju. Lalu dia membaca alhamdulillahilladzi kasani. Segala puji bagi Allah yang beri pakaian kepada aku, hadza thawba, pakaian ini. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dan dia telah bagi rezeki pakaian itu kepadaku, okey, tanpa kekuatan dan kemampuan daripada diriku, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kenapa saya share doa ni?
di samping dapat pahala baca doa, dapat sekali pengampunan dosa. 2 in 1. Okay, di samping dapat pahala baca doa, dapat sekali pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya share doa ni. Boleh ambil gambar Boleh ambil gambar. Kalau tak dapat ambil gambar, nanti saya PM kat WhatsApp lagi, mungkin lagi jelas lah. Kalau saya tak dapat jelas ambil gambar, saya akan PM kat WhatsApp. Boleh? Okey, baik. Jadi orang yang baca doa makan, doa selepas makan, dia telah menunjukkan salah satu ciri-ciri bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup tu saja ke? Tak. Ada lagi lah. Bukanlah sekadar baca doa makan, habis makan dah aku orang bersyukur. No, ada lagi syarat-syarat dia. Tidak membazir. Kemudian dengan sebab makanan yang Allah bagi pada dia, dia ada tenaga. Tenaga tu digunakan untuk banyak ibadat pada Allah Ta'ala. Tadi dia bersyukur pada rezeki makanan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia menyempurnakan perintah-perintah Allah, dia menjauhi larangan-larangan Allah. Itu juga termasuk dalam tanda-tanda bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Sama ayat seterusnya. Okey, pertama Allah sebut tentang makanan. Dalam bahasa Arab ada 3 perkataan tengok. Dalam bahasa Arab ada 3 perkataan tengok. Satu, tara. Tengok, satu tara. Maza tara, awak tengok apa tu? Ni tengok biasa je lah. Yang kedua, nazara. Nazara kita sekarang nazara lah. Afala yanzuru. Okay. Yang ketiga, absara. Tiga-tiga tengok. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tara ni tengok sekali imbas. Tara, awak tengok apa tu? Saya tengok pemandangan, settle. Nazara ni tengok perhati dengan mendalam sikit. Maksudnya tengok makanan bukan sekadar tengok makanan. Dia nazara ni macam chef tengok sesuatu makanan. Chef kan tukang masak. Dia tengok makanan, dia akan tengok bahan apa orang ni guna. Beras jenis apa orang ni beli. Sayur segar ke saya tak segar orang ni guna masak makanan ni. Agak-agak banyak mana dia letak gula, dia letak garam dalam masakan ini. Tu chef tengok satu makanan. Kita tak tengok nampak sedap, jalan. Tu kita taruh je makanan. Boleh? Jadi masuk mulut kenyang. Chef ni dia tengok makanan, dia kaji. Oh, kalau jenis ayam macam ni ayam kampung ni contoh. Ni ayam daging ni contoh. Ni daging kambing ni contoh. Ni daging lembu contoh. Kita tak bagi kita daging semua sama je. Contohlah contoh. Jadi nazara ni tengok dengan memerhatikan secara lebih mendalam. So sekarang Allah suruh tengok makanan, bukan sekadar tengok makanan saja, tapi cuba perhati asal usul makanan. Siapa yang mendatangkannya kepadamu? Bagaimana makanan tu Allah mudahkan boleh masuk ke mulutmu? Tu masuk nazara kat situ. Bukan sekadar tengok saja. Contoh Allah suruh tengok unta. Allah suruh tengok unta dalam surah Al-Ghashiyah. Tengok unta tu bukan sekadar tengok unta. Oh, unta comel, cantik, besar. Tak. Allah suruh tengok bagaimana Allah ciptakan unta tu mempunyai berbagai-bagai kelebihan. Tu yang Allah suruh tengok. Okey, tolong baca dia. Dr. Azizah, tolong baca Dr. Azizah surah apa ya? Al-Ghashiyah. Muka surat 592. 592 ayat 17. Surah Al-Ghashiyah. 592 ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidakkah mereka memerhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Sikit je ayat dia. Terima kasih Dr. Azizah. Allah kata mereka yang selalu naik unta hari-hari, ni untuk orang Arab lah, orang Arab biasa driver naik unta. Mereka tengok unta tu hebat, boleh tahan lapar berhari-hari. Hidungnya ada 2 fungsi. Ada kelebihan unta. Satu untuk bernafas, satu lagi untuk menyekat habuk-habuk daripada masuk. Tu kelebihan hidung unta Allah Ta'ala buat. Hebat. Ni ada dalam The Great Quran. Dia Allah kata, mereka tak tengok ke unta yang aku ciptakan tu. Hebat tak? Binatang jenama unta ni. Hebat lah. Boleh tahan lapar dahaga berhari-hari. Boleh bawa barang-barang yang berat. Okay. Boleh simpan makanan lama. Dalam kisah perang Tabuk, Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, punya getir saat-saat dalam perjalanan ke Tabuk tu, lapar sangat, perih tekak, sampai ada sahabat-sahabat yang sembelih unta, semata-mata nak dapat air dalam perut dia untuk minum. Punya teruk lah keadaan masa nak pergi Tabuk tu. So Allah kata tengok unta, kita tengok unta ni bukan macam kita tengok kat zoo, dah balik. Tak.
Yang Zuru ni tengok perhati bagaimana kehebatan Allah buat pada unta. Hebat binatang nama unta. So adakah tengok saja macam tengok kat zoo? Tak, yang Zuru tu tengok dengan teliti. Tengok macam mana ahli sains tengok binatang-binatang, pengkaji-pengkaji. Okey, tengok binatang. Tu yang Zuru. Satu lagi tengok, lagi teliti. Dipanggil apa? Observe. Orang putih, orang Arab sebut absara. Orang putih panggil observe. Observe ni maksudnya apa? Lagi mendalam pada nazara. Daripada perkataan absara yang saya tulis kat skrin absara ni, inilah observe. Observe ni maksudnya apa? Perhati dengan detail. Sebagaimana Allah Ta'ala memerhatikan manusia, Allah Ta'ala daripada absara ni keluar perkataan basir. Nama Allah Basir. Nama Allah Basir ni, tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya Allah tahu bukan kadar zahir kita saja. Niat kita ikhlas tak ikhlas, kerana apa kita buat, kerana siapa kita buat, tu semua Allah berhati. Inilah penglihatan yang paling dalam. Sebab tu ada setengah orang Allah tak bagi dia kaya. Sebab Allah tahu dalaman dia tu tak baik kalau kaya. Dia ni kalau kaya mula sombong, mula lalai. Tengok muka surat 486, boleh tak? Ni bab rezeki lah. Tolong baca Puan Alizam 486, ada nama Basir kat situ. 486 ayat 27. Boleh tak? Tengok ada Basir kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, nescaya mereka akan melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan ukuran yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Terima kasih Puan Aliza. Maha melihat tu, basir tu bukan macam kita tengok orang nampak zahir saja. Allah melihat dalaman tu, dalaman kita. Jadi kita ni rezeki yang Allah bagi pada kita sekarang, dalam masa sama kita dapat ibadat, dapat jaga semayang, dapat sedekah, dapat bayar zakat, syukurlah pada Allah. Allah kata ada hamba-hamba yang kalau aku bagi lebih lagi melampau. Masuk melampau tak ada masalah nak semayang. Dulu kawan semua orang, sekarang dah jadi kaya. Contohlah duit dah banyak sangat, orang-orang tertentu je dia kawan. Orang-orang yang tak sama level macam dia tak nak kawan. Contoh. Ni contoh lah. Okay, jadi nak ceritanya Allah melihat manusia bukan macam kita tengok. Allah tengok manusia itu basir. Okay, daripada perkataan absara ni lah orang boleh panggil observe. Daripada absara, basir ni keluar perkataan mubsirun. Tubsirun. Tubsirun mana tubsirun? Tubsirun tadi ayat yang dibaca oleh Puan Izawani. Puan Izawani baca tadi tubsirun. Tengok saya tulis tubsirun kat skrin, tubsirun. So bab diri kita, Allah suruh kita tubsirun. Tengok muka surat tadi dah baca 521. Boleh tak buka balik 521? Page 521 ayat 21. Semua buka kalau boleh. Muka surat 521 ayat 21. Tadi dah Puan Izawani dah baca ayat tu. Saya nak tunjuk tubsirun. Saya nak tunjuk tubsirun. Okey. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kan? Jumpa tak ayat dia? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Terjemah dia apa dia? Dan pada diri kamu sendiri, kamu tak tengok ke? Maknanya Allah suruh kita tengok diri kita bukan sekadar tengok luaran. Cuba fikir betapa hebatnya kilang yang Allah buat dalam perut kita. Kita makan makanan tu diproses dengan baik, keluar sebagai barang terbuang. Kita bernafas dengan baik, sel-sel ada banyak dalam badan kita. Kulit kita yang luka boleh sembuh dengan sendiri walaupun kadang-kadang kita tak ada ubat nak sapu, nak comong. Walaupun kamu orang miskin, maksudnya kamu hari ni makan nasi kosong je. Kamu tak nampak banyak sangat lah. Kamu tak ada banyak sangat macam orang lain. Lauk, sayur, daging macam orang lain. Tapi Allah kata, kamu cuba perhati betul-betul nikmat Allah Ta'ala buat pada diri kamu sendiri. Nikmat mata, nikmat makan, nikmat telinga, nikmat lidah, dapat mengeluarkan macam-macam suara, nikmat kaki, nikmat tangan, boleh buat macam-macam. Jadi Allah suruh kita, sebab tu tuan-tuan, bila ayat 21 ni, Allah kata, pada diri kamu, kamu tak tengok ke? Allah nak suruh kita kaji kehebatan badan manusia. Tuan-tuan type dia kat Google, keajaiban penciptaan badan manusia. Dalam badan kita ni ada urat-urat yang kalau kita keluarkan sambung boleh sampai berpuluh kilometer. Ini saya baca kat Great Quran. Macam mana tak tahu nak sambung ni, tapi terlalu banyak sangat urat-urat dalam badan kita ni.
Kalau kita keluarkan, kita sambung boleh sampai berpuluh-puluh kilometer. Itu pada badan kita saja. Jadi orang yang miskin pun dia tetap kena bersyukur sebab pada badan dia dah banyak nikmat Allah Ta'ala buat. Sekarang masuk pada ayat makanan pula. Jadi Allah suruh kita tengok makanan. Jadi bagus sekali-sekala ayah-ayah ni lah. Ayah-ayah, ibu-ibu pun boleh. Sekali-sekala bagi makan, masa nak makan dengan anak-anak, tanya soalan pada anak. Siapa bagi rezeki ni? Anak pun jawab, ayah lah, ayah beli kat orang Syamat. Anak kita jawab. Betul kan? Anak kita Raja 5 dan Raja 6. Siapa bagi rezeki ni? Ibu. Kenapa? Ibu yang masak. Tak salah anak kita jawab macam tu. Itu jawapan majazi. Sekali-sekala kena cakap pada anak. Ya, memang ayah yang beli kat Rosyamat beras ini. Memang ibu yang masak makanan ini. Tapi hakikat pemberi rezeki adalah Allah. Sekali-sekala kena cakap pada anak. Sekali-sekala kena cakap pada anak. Apa tujuan dia? Supaya anak-anak kita sedar hakikat pemberi rezeki adalah Allah SWT. Mak kita, ayah kita, bos kita, itu hanyalah sebagai perantara saja. Mereka tu bagaikan postman yang tolong menyampaikan pada kita. Bagaikan postman. Tuan-tuan, kita belajar kat asrama, mak kita kirim duit. Postman hantar duit kat kita. Adakah cukup kita berterima kasih pada postman saja? Peluk postman. Terima kasihlah postman hantar duit kat saya. Kalau awak tak ada, saya tak dapat duit ni. Boleh ke cakap macam tu? Tak, kalau postman tu tak ada, postman lain boleh hantar duit kat kita. Tapi hakikat yang bagi duit siapa? Mak kita, ayah kita yang post daripada kampus sampai ke kita. Samalah juga, mak kita, ayah kita tu macam postman, tolong sampaikan pada kita. Sebab ada orang yang lahir-lahir mak tak ada, ayah tak ada. Betul kan? Tapi dapat tak rezeki kat dia? Dapat juga. Lahir-lahir mak tak ada, ayah tak ada. Lahir-lahir mak, ayah kena tangkap masuk penjara buat kes, contohlah. Tapi dapat tak makan nasi? Dapat juga makan nasi. Dapat juga makan lauk. Siapa yang sampaikan rezeki pada dia? Allah SWT. Allah sampaikan rezeki pada dia. Jadi, orang yang tolong bagi makanan kat dia tu seolah-olah macam postman. Bukanlah maksud saya tak bersyukur. Syukurlah juga pada mereka tu. Tapi nak sedar hakikat bagi rezeki adalah Allah SWT. Okey, ni cara Allah Ta'ala nak suruh kita tengok dengan nazarah. Tadi Allah Ta'ala detailkan. Sama ayat seterusnya, ayat 25. Kita dah terjemah tadi. Allah kata manusia tu kena tengok makanan yang dia makan. Bukan tengok semata, tengok dengan perhati. Asal usul. Allah kata, makanan tu berasal daripada langit. Apa maksud berasal daripada langit? Kamilah yang mencurahkan hujan dengan lebat. Ayat yang dibaca tadi, muka surat 521 tadi kan, surah Az-Zariyat tadi. Allah kata, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki-rezeki kamu. Maksudnya, sumber rezeki kita datang daripada langit. Asal rezeki kita datang daripada langit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas kata, inna tahtal arsy bahrun. Ini kata Ibnu Abbas dalam tafsir Jalalain. Bawah arasy Allah tu ada lautan. Bawah arasy Allah ada lautan, Ibnu Abbas kata. Yanzilu fihi arzaqul haywanat. Daripada lautan tersebutlah turun semua rezeki-rezeki makhluk-makhluk. Rezeki kita, rezeki binatang turun daripada lautan tersebut. Turun daripada satu langit ke satu langit ke satu langit sampailah ke langit dunia. Lalu Allah Ta'ala sekat kat langit dunia. Allah Ta'ala turunkan dengan kadar-kadar tertentu. Allah Ta'ala tak turunkan sekaligus daripada langit dunia pada kita. Allah Ta'ala turunkan sikit-sikit. Kata-kata Ibnu Abbas ni dikuatkan dengan ayat dalam surah Hud. Tolong baca boleh? Puan Salmah Kasim, tolong baca Puan Salmah surah Hud. Muka surat 222. Ayat 7. Allah kata, arasy Allah atas air. Air itulah sumber rezeki kita. Turun sikit. Ayat 7, Ustaz. Ya, ayat 7. Surah Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arasy-Nya di atas air agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Nescaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Okey, terima kasih Puan Salmah. Poin saya apa dia? Arasy Allah atas air. Itu je. Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari dan arasy Allah atas air. Air apa tu? Wallahu a'lam air pun. Tapi air itulah turunnya rezeki kita. Daripada air itulah turun. Sebab tu Allah Ta'ala nak susahkan hidup kita, tak susah pun. Guna air je. Sama ada sekat air ataupun
turunkan dengan selebat-lebatnya, habis kita. Allah Ta'ala tak perlu nak guna gempa bumi, tak perlu nak guna puting beliung, tak perlu nak guna makhluk-makhluk jin ke, gegasi ke, tak perlu. Guna air je. Dengan air saja dah cukup untuk menyusahkan hidup kita. Ayat akhir surah Al-Mulk Allah kata tu. Ayat akhir surah Al-Mulk. Tengok ayat akhir surah Al-Mulk. Ni Allah Ta'ala cabar ni manusia yang, tolong baca dia, Puan Izian Wahida. Tolong baca boleh? Surah Al-Mulk, page 564 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Ini banyak negara-negara berbuat air. Kan? Banyak negara-negara berbuat air. Okay? Allah kata, kalaulah Allah Ta'ala jadikan air, sumber air kamu kering, siapa yang dapat mendatangkan pada kamu air yang mengalir? Allah sekat air. Selesai masalah. Bermacam-macam masalah timbul. Allah sekat air. Tak datangkan hujan, sungai kering, tasik kering. Macam mana nak dapat air? Kemudian, sebab tu air hujan Allah panggil air berkat. Allah Ta'ala kata lagi, kalaulah air hujan tu yang kami turunkan dia beracun. Kamu tak boleh minum. Allah Ta'ala turunkan hujan tapi air hujan tu beracun. Macam mana nak buat? Turun dalam sungai jadi beracun. Turun kat laut jadi beracun. Okey, tolong baca dia Tuan Haji Salahuddin boleh? Surah Al-Waqiah. Page 536. Ataupun Allah Ta'ala buat air tu air masin semua. Semua air masin macam air laut. 536. Bukan beracun lah, masin, maafkan saya. 536. Surah Al-Waqiah ayat 68, 69, 70. 68, 69, 70. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan? Atau kamikah yang menurunkannya? Sekiranya kami mengkehendaki, nescaya kami menjadikannya masin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Tuan-tuan, okay. Kalau Allah nak, Allah boleh buat semua air masin. Semua air masin. Macam mana nak minum kalau semua air masin? Kita sekarang ni air payah lah kan, air boleh minum. Tapi kalau Allah nak, Allah buat semua air yang turun ke bumi ni daripada langit, daripada awan, semuanya masin. Ni macam mana kita tak minum? Jadi rahmat Allah, Allah buat air turun dengan rasa yang elok untuk kita minum, rasa yang baik untuk kita minum. Itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Sebab tu air hujan dipanggil air berkat. Air hujan dipanggil air berkat. Hujan juga dipanggil rahmat. Sebelum cerita rahmat, cerita berkat dulu. Dalam surah, tolong baca dia boleh? Surah Qaf. Surah Qaf nak cerita air hujan tu berkat. Semua dah baca ya. Puan Mudrika tak boleh baca sebab ada urusan. Tolong baca Tuan Haji Ishak boleh? Surah Qaf. Allah sebut air hujan tu air yang berkat. Apa makna berkat? Dia sebut berkat. Berkat tu maksudnya ziyadatul khair, kebaikan yang lebih. Surah Qaf, muka surat 518. Bila baca Tuan Haji Ishak 518 ayat 9. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi barakah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen, dituai. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Jadi air hujan tu Allah panggil air berkat. Ya, kenapa berkat? Apa maksud berkat? Kita semua sebut berkat kan, tuan-tuan. Kalau nak tahu berkat tu terjemahnya bahasa Arab dipanggil ziyadatul khair. Disebut berkat kan, bulan berkat, malam berkat. Ni berkat tu terjemah dia ziyadatul khair. Ziyadah tu lebih. Al khair tu kebaikan. Itu maksud berkat. Lebih kebaikan. Kebaikannya lebih. Sebab tu bulan Ramadan dipanggil apa? Ramadan al-Mubarak kan. Bulan Ramadan yang diberkati. Kerana apa? Kebaikan pada bulan Ramadan lebih berbanding pada bulan-bulan yang lain. Bulan lain pun ada kebaikan. Bulan Zulhijjah ada kebaikan. Bulan Muharram ada kebaikan. Bukan tak ada kebaikan langsung. Tapi bulan Ramadan dipanggil Al-Mubarak. Kenapa? Kerana pada bulan Ramadan kebaikannya lebih pada yang lain.
So samalah juga, semua air ada manfaat untuk manusia. Tapi Allah kata air yang paling berkat adalah air hujan. Air yang paling baik adalah air hujan. Kerana apa? Dengan sebab hujan ni tumbuhnya berbagai-bagai jenis tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut bermanfaat pada manusia dan juga pada binatang. Okey. Sebab tu doa Nabi ajar, pertama Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, hujanilah kami dengan hujan yang berkat. Itu satu. Yang kedua, dalam solat istisqa, panjang doa dia. Antara isi doa solat istisqa ialah Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujanilah kami dengan hujan yang bermanfaat, wala alaina, jangan kau hujani kami dengan hujan yang memudaratkan. Hujan sekali-sekala baguslah untuk manusia, tanaman, ternakan. Tapi kalau seminggu deret tak berhenti, masalah kita. Itu doa hujan. Allahumma hawalaina wala alaina dengan Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, hujanilah kami dengan hujan yang berkat. Satu lagi, Allah Ta'ala panggil perkataan hujan rahmat. Kenapa Allah Ta'ala panggil perkataan hujan itu rahmat? Dia belah-belah negara Arab yang jarang hujan. Hujan setahun sekali, 2 kali, 3 kali boleh banyak. Sekali turun tu memang rahmat sangat. Tapi kita dah biasa dapat hujan ni, kita tak berapa rasa sangat hujan tu rahmat. Sedangkan Allah sebut hujan tu rahmat. Berapa ya? Tolong baca Puan Izawani, surah Al-A'raf. Saya nak tunjuk perkataan rahmat memberi makna. Perkataannya rahmat tapi maknanya hujan. Muka surat 157. Ayat 57. 157 ayat 57. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia yang menghantarkan angin sebagai berita gembira di hadapan rahmatnya, sehingga apabila membawa awan tebal, kami halakannya di negeri yang mati, lalu kami turunkan dengannya air. Kemudian kami keluarkan dengannya daripada setiap buah-buahan. Demikian kami mengeluarkan orang yang mati supaya kamu beringat. Okey, ada perkataan rahmatnya. Saya yakin terjemah Quran tuan-tuan ditulis rahmatnya maksudnya hujannya, betul kan? Dan kamilah yang menghantar angin, bawa awan sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan lah. Jadi orang kata hujan tu rahmat, betul? Betul. Hujan tu rahmat, betul? Betul. Di dalam masa yang sama, hujan juga Allah Ta'ala boleh jadikan sebagai azab. Samalah juga, duit tu rahmat Allah, duit tu rezeki pada Allah, betul? Betul. Tapi dalam masa yang sama, duit juga boleh jadi sebab seorang tu akan dilingkupkan ke neraka Allah ke akhirat kelak. Okey? Okey. Habis bab hujan. Masuk ayat baru. Ayat ni kita dah terjemah tadi. Thumma syaqaqanal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sesuatu belahan. Okey, minggu lepas saya ada cerita beza fa dengan thumma. Beza fa dengan thumma. Kan? Fa tempoh masa yang dekat. Thumma ambil masa. Thumma ambil masa. Kan? Jadi Allah nak beritahu, selepas turunnya hujan, bukanlah turun hujan pagi, petang terus tumbuh-tumbuhan. Tak. Mungkin lepas hari 2 hujan, lepas 2-3 hari hujan, Allah Ta'ala buka bumi. Allah Ta'ala syaqaqna ni, Allah Ta'ala belah bumi untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Jadi lepas turun hujan, bukannya pagi turun hujan, petang turun tumbuh-tumbuhan. Tak. Pagi hujan, petang turun keluar rumput. Tak. Sebiasanya selepas beberapa hari hujan, Allah Ta'ala akan belah bumi untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Okay, jadi dengan sebab hujan turun, Allah Ta'ala membelah bumi, tujuan dia agar pokok senang tumbuh. Kalau hujan tak turun, bumi kering kontang, bumi jadi gersang, satu pokok pun susah nak tumbuh. Maka dengan sebab hujanlah Allah Ta'ala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah, saya bacalah. Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tolong terjemah dia lah. Puan Nik boleh? Puan Nik tolong terjemah surah Waqi'ah. Sebab setiap malam kita baca Waqi'ah kan, Nabi sebut Waqi'ah, dia siapa baca Waqi'ah setiap malam, Allah Ta'ala akan selamatkan dia dan keluarga dia daripada kepapaan, kemiskinan lah. Muka surat 536 ayat 63, 64, 65.
Surah Waqiah. 64, 65, 66. Ya. 64 ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? 63 dulu, sorry. 63, 64, 65. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? 64. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? 65. Sekiranya kami mahu, nescaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan hairan tercengang. Dan 66 sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menanggung kerugian. Okey. Terima kasih Puan ni. Beli tanah kat Jabatan Pertanian, beli baja pun kat Jabatan Pertanian. Beli anak pokok, beli biji benih pun kat pertanian. Tapi kalau Allah tak nak tumbuh kan, ada cara untuk paksa biji benih tunas tu keluar pada biji tersebut? Tak ada. Waktu Allah suruh perhati, apa yang kamu tanam, cuba tengok. Siapa tumbuhkan? Kamu ke tumbuhkan? Tak. Usaha kamu hanya sekadar boleh buat batas, letak biji benih, siram air. Itu je lah usaha kita. Betul kan? Letak baja. Beli tanah mahal, baja mahal. Tapi boleh tak kita tumbuhkan pokok tersebut? Tak boleh. Waktu Allah kata, nikmat Allah, Allah yang tumbuhkan tumbuh-tumbuhan tersebut. Okey, baik. Sekarang kita nak masuk 8 jenis tumbuhan yang Allah Ta'ala tumbuhkan dengan sebab air tersebut. Boleh ya? Kita terjemah turun 88. Ayat yang ke-27. Falalu ataupun maka ambatsna kami tumbuhkan. Ambatsna kami tumbuhkan fiha padanya pada tanah. Fiha padanya pada tanah. Habban bijian. Habban biji-bijian. Daripada perkataan habban inilah keluar perkataan habbatus sauda. Habban biji-bijian. Wa dan sama ayat baru. Kita nak terjemah 88. Inaban anggur. Inaban anggur. Boleh? Inaban tu anggur. Plural dia a'nab lah. Wa dan qadban sayur-sayuran. Qadban sayur-sayuran. Ada yang mengatakan qadban tu jerami ataupun apa, saya lupa bahasa Melayu panggil, rumput yang orang potong selalu untuk pergi makan kuda. Panggil apa tu? Rumput yang khas untuk pergi makan kuda, lembu, apa je pun perkataan dia. Orang betul terjemah clover plants. Clover plant tak tahu sebut macam mana. CLOVER PLANTS. Clover. Okay. Apa dia? Clover. Clover. Apa terjemah clover tu? Macam cengkeh. Macam apa? Buat cengkeh ke? Cengkeh. Ya, itu apa tu? Tak dengar. Daun dia tu ada macam tiga dia punya daun dia tiga, empat atau tiga ataupun empat. Dia punya macam mana nak dia punya cabang Design dia. dia punya daun dia tu dia begitu. Yang tu dia kata four leaf clover tu, nak dapat yang 4 punya daun 4 ni susah. Kebanyakan 3. Kalau kita tengok bendera Ireland, dia ada daun clover tu. Jadi kalau tempat kita daun apa sesuai? Tak tahu, saya nak ni tak ada bandingan. Okay. Baik, sebenarnya macam ni ya. Okey, terima kasih tu atas perkongsian. Sebenarnya ni, qadba ni dalam bahasa Arab, dia sesuatu yang dicantas, dipotong. Selalu dicantas, selalu dipotong. Saya share kat skrin sekejap, kamus. Okey, ni kamus qadaba. Qaf, tengok kat skrin. Huruf qaf, dot dengan ba. Nampak ni? Memotong, mencantas, merapi. Tu, qaf, daba. Jadi pokok tu dipanggil qadba. Kenapa? Selalu dipotong, selalu dicantas. Tuan-tuan, tanam nyong dengan tanam sayur, mana lagi cepat kita tuai? Betul kan? Tanam nyong. Kalau kita tengok ilmu pertanian, sayuran lah tanaman yang paling cepat kita dapat makan hasil dia. Lepas 3 minggu dah tanam kangkung, lepas 3 minggu tanam sawi, lepas 4 minggu. Kita boleh tengok pertanian punya ilmu. Banding dengan pokok-pokok lain lah. Padi ke gandum ke lambat sikit. Berbanding dengan qadba ni adalah pokok-pokok yang sering dicantas. Pokok-pokok yang selalu dicantas, dipotong banding dengan pokok lain. Pokok durian
Jarang lah, setahun sekali atau 2 kali kena tak ada rezeki, 2 tahun sekali tak jadi lagi. So khutbah ni sebenarnya satu tumbuhan yang selalu kena potong. Ya Tuan? Macam rumput lah kot. Ya. Dia macam rumput kita potong selalu kan. Tapi clover dia ni clover. Itu So, sayur apa tu? daun clover. Sayur lah Tuan. Sayur tu. Bukan sayur, dia macam rumput aja. Dia wild. Ya, dia tumbuh kata-kata cukup. Tumbuh liar lah. Dia. Okey. Baik. Yang penting dia tak manusia makan, binatang makan. Itu dia. Okey, tak manusia makan, binatang makan. Okey, terima kasih Tuan. Terima kasih sahabat-sahabat. Okey, sambung ayat baru. Okey, pertama habba, kedua anggur, ketiga qadba, sayur-sayuran, rumput jerami tadi. Yang keempat zaitun. Zaitun terjemah zaitun lah. Okey. Nakhla. Yang kelima kurma. Yang kelima kurma, dipanggil nakhla tu kurma. Boleh? Yang keenam, okey. Yang keenam hadaiqa, kebun-kebun. Hadaiqa, kebun-kebun. Okey, gulban, yang rendam. Hadaiqa, kebun-kebun, gulban yang rendam. Pokoknya rendah-rendah. Okey. Ni yang ke-6. Yang ke-7 wafakihatan, buah-buahan. Wafakihatan, buah-buahan. Yang ke-8 wadan, yang ke-8 abba. Abba ni rumput. Abba ni lebih pada rumput. Abba ni lebih pada rumput. Boleh? Okey. Kita dah ada 8 tumbuh-tumbuhan yang Allah Ta'ala tumbuhkan dengan sebab hujan tadi. Tolong terjemah tu boleh? Daripada ayat kita 27 sampai 31. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian dan buah anggur serta sayur-sayuran dan zaitun serta pohon-pohon kurma. Dan taman-taman yang menghijaukan subur. Lagi? Satu lagi. Dan berbagai buah-buahan serta macam-macam rumput. Okey, terima kasih Tuan. So daripada hujan yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, daripada hujan yang sama, ke hujan turun jenis beza-beza. Ada hujan warna hijau, ada hujan warna biru, ada hujan warna merah, tak ada. Daripada hujan yang sama, Allah Ta'ala keluarkan berbagai-bagai jenis tumbuh-tumbuhan. Ini sebenarnya kuasa Allah. Allah Ta'ala suruh kita fikir, cuba awak fikir, daripada air hujan yang sama, keluar berbagai-bagai jenis tumbuh-tumbuhan. Itu satu dah. Yang kedua, setiap jenis tu pun ada kategori-kategori dia pula yang lain. Okey, setiap jenis tu ada kategori-kategori pula yang lain. Contoh rambutan lah, berapa jenis rambutan. Durian, berapa jenis durian. Air yang sama je. Bukan ada orang silang guna air lain. Tak, air yang sama. Turun daripada langit tetap air yang sama. Pisang, berapa jenis pisang. Beras, berapa jenis beras. Tepung, berapa jenis tepung. Siapa yang tumbuhkan? Allah. Tengok surah Ar-Ra'd. Tolong baca boleh? Puan Izian Wahidah tolong baca surah Ar-Ra'd. Muka surat saya cari sekejap. Muka surat 249 ayat 4. 249 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di bumi terdapat beberapa daerah yang berdekatan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak tercabang, disiram dengan air yang sama. Kami melebihkan tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Okey, terima kasih Puan Izian Wahidah. Tengok. Allah Ta'ala kata, bumi, kawasan tanah yang sama. Tumbuh-tumbuhannya di tanah dekat-dekat. Lalu disiram dengan air yang sama. Air hujan yang sama turun. Tapi bila keluar buah, ada pokok yang buah dia sedap sikit. Manis sikit. Okey, ada buah yang kurang sikit. Sedangkan airnya sama. Tapi jadi Allah nak beritahu, siapa yang buat buah tu berbeza-beza rasa? Allah. Hebat tak air hujan ni? Satu air yang sama, jenisnya, warnanya, rasanya, tapi mampu mengeluarkan buah-buahan yang berbeza, rasa yang berbeza, warna yang berbeza. Itulah dipanggil air berkat, air hujan.
Okey, pertama habba. Kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan habba? Kerana manusia mungkin jarang makan durian. Mungkin jarang makan buah pelik-pelik. Tapi bijian hari-hari kita makan. Betul kan? Kita orang Malaysia nasi lah. Kalau belah-belah negara lain, bijian yang mereka makan gandum. Sebab tu Allah mulakan dengan habba. Kerana habba ni merupakan makanan asas bagi manusia. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut anggur. Inaban anggur. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Arab dulu, kalau siapa ada kebun kurma, ada kebun anggur, dia orang kaya. Ada kebun kurma, ada kebun anggur, dia orang kaya. Dan bila Allah Ta'ala nak cerita pasal kelebihan buah-buahan, Allah Ta'ala mesti sebut anggur. Bila Allah nak cerita pasal kelebihan buah-buahan, Allah Ta'ala mesti akan sebut buah anggur. Okey, tolong baca dia boleh, surah An-Nahli. Tolong baca dia, Puan Salmah boleh, surah An-Nahli. Ayat ni turun sebelum anggur diharamkan. Sebelum arak diharamkan. Bagus, Sekejap aku cari sekejap. Maafkan saya. Kurma dan anggur. Wa min samaratin nakhi. Okey, muka surat 274 ayat 67. 274 ayat 67. Ayat 67. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan daripada buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman, memabukkan dan rezeki yang baik. Okey. Betul tu ayat dia. Terima kasih Puan Salma. Allah Ta'ala kata zaman dulu ni, zaman sebelum, tengok ayat ni turun, hebat tak hebat? Nak cerita sikit lah. Ayat ni turun, ayat yang dibaca oleh Puan Salma tadi. Ayat ni turun sebelum pengharaman Arab. Ayat ni turun sebelum pengharaman Arab. Hebat tak hebat? Allah Ta'ala kata, daripada buah-buahan kurma dan anggur, kamu menjadikan daripada kurma dan anggur tersebut minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Maksudnya apa? Minuman yang memabukkan itu bukan rezeki yang baik. Nampak? Nampak? Sebelum turun ayat pengharaman Arab, ayat ni turun dulu. Allah Ta'ala kata, daripada buah kurma, buah anggur, kamu boleh buat proses jadi minuman yang memabukkan. Zaman dulu lah. Sekarang pun masih buat lagi kan? Masih buat lagi. Okay, lalu Allah kata apa? Dan rezeki yang baik. Maksudnya, di sisi Allah, walaupun arak yang dibuat daripada kurma, arak dibuat daripada anggur, rezeki daripada Allah juga. Tapi dia bukanlah rezeki yang baik. Dia bukanlah rezeki yang baik. Okey, baik. Itu anggur. Kemudian lepas anggur, apa ayat kita tadi? Lepas anggur, kita dah bincang tadi, qadba tadi. Sayur-sayuran, ada kata jerami, ada kata rumput. Okey. Kemudian zaitun. Allah sebut perkataan zaitun. Dalam Quran, perkataan zaitun diulang 6 kali. Zaitun adalah buah yang berkat. Zaitun, Allah Ta'ala panggil buah yang berkat. Sebab tu, ummah orang Islam kena ada buah berkat ni. Kenapa? Allah kata buah tu buah berkat. Maksud berkat banyak kebaikan. Tengok surah An-Nur. Boleh tak surah An-Nur? Tolong baca dia surah An-Nur. Puan Aliza tolong baca boleh? Surah An-Nur. Saya tanya muka surat je. Surah An-Nur. Allah sebut syajaratin mubarakatin. Zaitun. Pokok yang berkat. Pokok zaitun, pokok yang berkat. Kejap saya cari muka surat je, tak jumpa. Lagi satu, pokok zaitun ni Allah Ta'ala kata pokok yang kuah, sedap buat kuah. Cicah lah, cicah kan. Sedap buat kuah pula, cicah. Okey, muka surat 354. Kalau baca, Puan Aliza 354 ayat 35. Ni buah zaitun, buah berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak daripada pohon yang diberkati, iaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya sahaja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api,
Okey, cukup puan. Cahaya di atas cahaya Cukup puan. Okey, terima kasih. Poin saya apa? Allah kata pokok zaitun tu pokok yang diberkati. Kenapa pokok diberkati? Ada banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan dalam pokok, dalam buah zaitun. Nabi sebut apa? Dalam hadis Nabi kata, kuliz zaitun wadahinu biha. Makanlah buah zaitun dan berminyaklah dengan minyaknya. Sapu kepala ke, sapu kat baby ke, sapu penyakit kulit ke, kerana padanya banyak keberkatan. Begitu juga Allah sebut buah zaitun ni buah yang sedap sebagai kuah ataupun pencicah bagi orang-orang yang makan. Tolong baca dia Tuan Haji Salahuddin, boleh Tuan Haji Salahuddin, page 343 ayat 20. 19 dengan 20 lah, 19 dengan 20. 3 Ustaz, 343 Ustaz. 343. 19 dengan 20. Tiga, 19 dengan 20. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian daripada buah-buahan itu kamu makan. Dan kami tumbuhkan pokok zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Pembangkit selera. Walaupun dia terjemah DIE. DYE, DIE. Pembangkit selera bagi orang yang makan. Kita tak kot. Kita biasa je kalau makan dengan minyak zaitun. Tapi bagi orang-orang belah-belah negara Arab, makan roti dengan zaitun. Pagi makan roti dengan zaitun, tengah hari ada zaitun, petang ada zaitun. Wallahualam dia orang selera. Kita tak adalah selera pada sangat kot. Okay, wallahualam kalau orang kita selera juga, terpulang lah. Tapi nak cerita, sama dengan budu kita lah, budu. Sama macam budu kita. Okay, terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Okay, baik. Lepas Allah sebut zaitun, kurma. Allah sebut zaitun, kurma, anggur, ini kerana buah-buahan utama orang-orang di tanah Arab. Allah sebut buah-buah yang special dulu. Lepas tu Allah kata kebun-kebun yang banyak, kebun-kebun yang rindang, yang banyak. Maksudnya pokok-pokok lain. Banyak lagi pokok-pokok lain, pokok tin, pokok pisang yang Allah tumbuhkan. Dan Allah sebut wafakihatan. Selain buah-buah kat negara tersebut, banyak lagi buah-buahan kat negara-negara lain. Wafakihatan, buah-buahan, abba dan juga segala rumput-rumput. Semua ni Allah Ta'ala tumbuhkan hanya daripada hujan yang Allah Ta'ala turunkan. Hujan satu, maksudnya satu jenis air, sama warna, sama rasa, sama kualiti, sama kuantiti. Tapi daripada hujan yang satu tu tumbuhnya berbagai-bagai jenis tumbuhan yang berbeza-beza. Sama ayat baru, 32. Mata'an sebagai kesenangan. Mata'an sebagai kesenangan. Lakum bagi kamu. Wa dan li bagi an'amikum binatang-binatang ternak kamu. An'amikum binatang-binatang ternak kamu. Okey, tolong terjemahkan dia Dr. Azizah boleh? Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Okey, terima kasih Dr. Azizah. Ayat ni sama. Dr. Azizah baca muka surat surah boleh? 584. Ayat 33. Page 584 ayat 33. Boleh Dr. Azizah? Sama sebiji. 584 ayat 30. Baca daripada ayat 31, 32, 33. Okey. Dia mengeluarkan darinya bumi itu mata air dan tanamannya. 22. Dan gunung ganak itu dia pancangkan dengan teguh. 23. Semua itu untuk kesenangan kamu dan binatang-binatang ternakan kamu. Okey, terima kasih Dr. Azizah. Sesama je ayat. Mata'allakum wali'an'amikum. Allah Ta'ala buat gunung ke, bumi ke, saya lupa nak terangkan. Bumi ni Allah Ta'ala buat, dipanggil dalam bahasa Arab firash. Firash ni apa? Satu permukaan yang tak keras sangat dan tak lembut sangat. Tak adalah lembut sangat sampai kalau kita pijak mesti tenggelam kaki. Itu satu.
sampai tak boleh nak didirikan apa-apa bangunan atasnya, tak. Dalam masa sama tak keras sangat sampai tak boleh nak tumbuh apa pun daripada permukaan bumi. Jadi Allah Ta'ala sebut firash. Firash ni maksudnya hamparan yang tidak terlalu keras sampai tak boleh tumbuh apa-apa, dan tidaklah terlalu lembik sampai tak boleh nak tanam ataupun nak mendirikan apa-apa ke atasnya. Bumi, Allah Ta'ala buat bumi dalam keadaan firash. Tujuan dia agar tanamlah apa saja boleh tumbuh dengan kuasa Allah, dengan nikmat daripada Allah boleh tumbuh. Semua tu Allah tumbuhkan sebagai kesenangan bagi kamu dan bagi binatang-binatang ternak kamu. Jadi kita makan makanan, apa saja kita makan, Allah suruh kita perhati. Biskut dalam tin, burger kita makan. Walaupun kita makan daging, daging itu juga adalah hasil daripada hujan yang Allah turunkan. Allah turunkan hujan, tumbuhnya rumput-rumput. Binatang dapat makan rumput dengan baik. Binatang dapat makan rumput dengan baik. Saya dah cerita kan, Allah Ta'ala ada satu hutan dekat negara Amerika ni. Dia orang buang apa? Dia orang tangkap serigala, campak buang tempat lain. Serigala kat hutan tersebut. Lalu lepas 10 tahun hutan tu gondol. Kenapa hutan tu gondol? Binatang-binatang makan rumput ni makan dengan sewenang-wenangnya tanpa sebarang gangguan. Binatang lain kacau, makan setempat tu je, habis gondol hutan tersebut. Maka apa dia orang buat? Ambil balik serigala, buh balik ke hutan tersebut. Tak sampai 10 tahun hutan tadi mula tumbuh balik menghijau dengan baik. Tak ceritanya Allah Ta'ala buat, dia panggil apa ya, ekosistem ke apa perkataan sesuai. Dengan binatangnya, dengan rumput-rumputnya. Perhilitan kata, gajah-gajah yang lalu kat jalan lintas highway tu bukan saja-saja dia lalu. Setiap gajah ni dia ada pusingan dia. Dalam sebulan tu dia ada pusingan dia. Hari ni dia makan kawasan ni, makan anak pokok buluh ke. Dan lepas sebulan dia datang balik, akan tumbuh anak pokok buluh yang baru untuk dia makan baru balik. Gajah tu. Bukan saja-saja dia nak sesat masuk kampung orang tu, kampung orang ni. Tak, dia ada dia punya pusingan dia dalam sebulan. Ni perhilitan cakap lah. Bila orang tanya kenapa masuk kampung, kenapa pergi ladang kebun sawit, memang ada laluan dia. Hari ni dia makan. Anak pokok buluh ke apa pokok dia makan, gajah-gajah. Dah habis makan, dia akan jalan. Nanti dia tahu, lepas sebulan dia datang balik kat sini, anak pokok tu akan tumbuh balik. Dia akan makan balik. Tu Allah Ta'ala buat sistem. Sebab tu ada satu highway baru lah, yang lalu dekat Kuala Lipis. Highway baru. Saya lupa nama highway tu lah. Highway tu lah, Kuala Lipis nak pergi Kelantan. Daripada Lipis ke Gunung Musang. Apa nama highway tu lupa dah. Dia ada buat terowong bawah dia. Terowong tu untuk apa? Untuk binatang cross. Jadi Allah Ta'ala buat semua tu untuk kesenangan manusia dan untuk kesenangan binatang-binatang ternak kamu. Kambing, lembu, unta yang kita pelihara. Semua tu dapat hidup kerana tumbuh-tumbuhan yang Allah Ta'ala tumbuhkan. Okey, baik. Habis. Ayat baru pula. Sekarang kita nak cerita tentang akhirat. Ayat 33. Fa maka iza apabila ja'at datang as-sakhah tiupan sangkakala. As-sakhah tiupan sangkakala. Yauma pada hari itu yafirru lari al-mar'u seseorang min daripada akhihi saudaranya, misalnya abang dia, adik dia, wa dan ummihi ibunya, wa dan abihi ayahnya, wa dan sahibatihi istrinya. Saya masuk sikit boleh Sahibatihi ni terjemah dia isterinya. Tuan-tuan, dia semua dah kahwin kan. Sahibatihi ni terjemah dia isterinya. Sedangkan isteri dalam bahasa Arab, apa dia isteri dalam bahasa Arab? Ya, wanita jawab zaujah. Walaupun dia tak ambilkan, saya boleh dengar daripada sini zaujah. Isteri dalam bahasa Arab zaujah. Betul, isteri dalam bahasa Arab zaujah. Tapi kenapa Allah Ta'ala panggil isteri dalam ayat ni sahibatihi? Apa terjemah asal sahibatihi?
Apa terjemah asal sahibun? Sama macam bahasa Melayu. Apa terjemah asal? Sahabat. 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 Jadi Allah nak beritahu, isteri ni bukan sekadar suri rumah, jaga anak kita, tak. Dialah sahabat. Dialah sahabat kita, kitalah sahabat dia. Sebagaimana kita ada best friend, good friend, close friend, apa lagi? DDM friend, tu tak masuk lah. Kita ada best friend, good friend, close friend. Sepatutnya best friend kita adalah isteri. Good friend kita adalah isteri. Close friend kita adalah isteri. Ni Allah sebut sahibah kat sini. Itu tujuan Allah Ta'ala sebut sahibah kat sini. Kita lagi suka mengadu masalah pada kawan-kawan. Cerita masalah pada kawan-kawan. Sebab apa? Cerita kat bini aku, dia bukan boleh settle. Apa masalah? Salah. Allah Ta'ala sebut isteri ni sahibah. Maksudnya apa? Dialah kawan kita. Sebagaimana kita ada kawan baik, kita suka duduk bersama kawan baik, cerita masalah pada kawan baik, kan? Isteri kita lagi baik pada kawan baik kita. Isteri kita lah sumber ketenangan bagi hidup kita. Jadi pelik lah orang ada isteri tapi dia suka duduk dengan kawan-kawan lagi. Dia ada isteri, dia lagi suka lepak dengan kawan-kawan dia. Sedangkan isteri sumber ketenangan, isteri tu kawan baik dia. Ni tujuan Allah Ta'ala panggil isteri dengan panggilan sahibah. Sahabat baik. Apa terjemah sahibah? Orang yang selalu bersama. Kenapa sahabat Nabi dipanggil sahabat Nabi? Sebab mereka selalu bersama dengan Nabi. Sebab tu dipanggil sahibah. Okey, sebab tu dipanggil sahibah. Jadi isteri kita adalah sahabat kita kerana dia adalah orang yang selalu bersama-sama dengan kita. Ini hikmah Allah Ta'ala panggil panggilan isteri dengan panggilan sahibah. Sebenarnya nak cerita pasal isteri, tapi Allah Ta'ala panggil isteri kat sini dengan perkataan sahibah. Kerana apa? Sepatutnya seseorang itu menjadikan isterinya sebagai orang yang dekat dengan dia selalu. Okey, tak apalah. Nanti ceramah bab isteri pula panjang-panjang lain pula. Dia dengar macam ceramah kahwin pula. Biar dulu. Kita cerita bab lain ni bukan cerita pasal isteri. Itu tambahan saja. Itu tambahan semata. Lepas isteri apa tadi? Wasaibati wa dan banihi anak-anaknya. Banihi anak-anaknya. Okey. Tolong terjemahkan dia, Tuan Haji Ishak Kasim terjemahkan boleh? Ayat ni panjang sikit. Maka apabila datang tiupan sangkakala pada hari itu, lari seseorang daripada saudaranya dan ibunya dan ayahnya dan isterinya dan anak-anaknya. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Setelah Allah cerita pasal asal-usul kita ni, maknanya Allah bagi pada kita, lalu Allah Ta'ala nak fokus, Allah Ta'ala nak ubah tumpuan kita. Daripada tadi kita cerita pasal duniawi kan, maksud duniawi tu, pasal diri kita, pasal makanan kita, tu duniawi. Sekarang Allah Ta'ala nak ubah fokus kita, okay, sekarang fokus akhirat pula. Sekarang dengar aku nak cakap pasal akhirat pula. Ni ayat ni. Maka Allah kata, bila datangnya tiupan sangkakala yang kedua. Sakhah ni, kenapa dia panggil sakhah? Kerana perkataan sakhah ni, terjemah dia apa tahu? Yang memekakkan telinga. Bunyi terlalu kuat yang boleh memekakkan telinga. Bukanlah masuk ke akhirat nanti bila dengar bunyi, oh jadi pekak semua orang. Kalau macam tu tak dengar apa-apa ke akhirat. Bunyian yang terlalu kuat, dia dalam bahasa Arab, ingat dalam bahasa Arab kaedah dia apa tahu? Bila bertambah huruf, akan bertambah makna. Bila bertambahnya huruf, akan memberi lebih dari sudut makna. Jeritan biasa, jeritan biasa dalam bahasa Arab dia panggil soihah. Itu pun dah boleh buat orang mati. Soihah. Soihah ni jeritan yang kuat daripada malaikat Jibril, orang boleh mati. Kuat sangat ni. Kau Nabi Soleh mati sebab soihah. Sokhah ni tambah titik. Ha jadi kha. Jelas? Jadi soihah pun boleh buat orang mati. Soihah ni lagi kuat pada soihah. Kita sokhah. Sok dengan kha. Ni soihah. Contoh soihah. Allah bagi azab pada kaum Nabi Soleh. Kaum Nabi Soleh surah Hud. Tak silap saya surah Hud. Soihah. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan perkataan soihah. Yes. Muka surat 229. Tolong baca Puan Izzah ni 229. Ayat 67 ada perkataan soihah kat situ. Enam 67, 68.
8. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang zalim itu dibinasakan oleh petikan suara yang kuat, lalu mereka mati bergelimpangan di tempat tinggal masing-masing. Mereka hancur binasa seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ingatlah, sesungguhnya kaum Thamud itu mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya kebinasaanlah bagi kaum Thamud. Okey, terima kasih. Nampak soihah tu? Suara yang kuat yang menggempakan, loud voice. Berterima loud voice. Tu soihah. Ni tambah kha. Lagi kuat pada soihah. Soihah ni maksudnya benda yang boleh memekakkan. Jerit kuat sangat sampai pecah gegedam telinga, pekat telinga kita. Tu soihah dipanggil bahasa Arab. Jadi soihah ni adalah salah satu nama hari kiamat. Kerana apa? Bunyi tiupan sangkakala yang kedua sangat kuat yang membangkitkan kita daripada kubur kita nanti. Bunyi tiupan sangkakala yang kedua yang sangat kuat yang membangkitkan kita daripada kubur kita nanti. Jadi bila bangkit je kita daripada kubur kita nanti, tuan-tuan dan puan-puan, apa akan berlaku? Allah cakap pada hari tersebut, seseorang akan lari daripada abang dia dan ibu dia dan ayah dia dan isterinya dan anak-anaknya. Pertama kita cerita susunan. Kedua kita cerita kenapa dia lari. Boleh? Pertama kita cerita susunan. Kedua kita cerita kenapa dia lari. Menurut pengarang tafsir Al-Munir, beliau berkata, Allah Ta'ala susun ayat ni 3 peringkat. Orang dekat, lagi dekat, lagi dekat. Dekat, more dekat, more dekat. Tak nak cakap bahasa Inggeris macam mana. Okey? Allah Ta'ala sebut seseorang akan lari dengan orang yang dekat. Lagi dekat. Lagi-lagi dekat. Pertama kawan-kawan. Kita ni rapat dengan kawan-kawan. Betul kan ada masalah kita boleh ngadu kat kawan, cerita kat kawan. Kawan ni adalah kawan rapat lah. Kat dunia ada masalah boleh pinjam duit kawan. Boleh cerita kat kawan, minta tolong kawan. Okey? Kat akhirat nanti kawan-kawan pun akan lari daripada kita. Okey, lagi dekat pada kawan, siapa dia? Mak dan ayah. Mak dan ayah lagi rapat berbanding kawan-kawan. Cumanya ada hadis Nabi saya lupa dah matan dia, tapi terjemah dia, akhir zaman nanti anak-anak akan lebih rapat dengan kawan-kawannya berbanding dengan mak ayahnya. Tanda-tanda kiamat yang kecil, anak-anak akan lebih rapat dengan kawan-kawannya berbanding dengan mak ayahnya. Tanda-tanda kiamat. Okey, hakikat sebenarnya mak dan ayah lebih rapat daripada kawan-kawan. Lepas mak ayah, isteri dan anak-anak. Ini bukan cerita pasal kasih sayang lah. Ini cerita pasal rapat. Dari sudut kasih sayang, patutnya kena sayang mak ayah lagi lebih daripada isteri dan anak-anak. Dari sudut kasih sayang. Tapi dari sudut rapat, kenapa masuk kat sini? Allah Ta'ala buat isteri dan anak-anak nombor 3, mak ayah nombor 2. Kerana kebanyakan masa kita, terutamanya suami ayah ni, kita memang sayang mak kita, sayang ayah kita. Tapi masa kita lagi banyak bersama mak ayah ke lagi banyak bersama anak isteri? Itu soalan dia. Dari sudut sayang, memang kita kena sayang mak ayah kita. Tapi dari sudut masa kita dalam dunia kita hidup 60 tahun, 70 tahun ni, kita lagi banyak masa dengan siapa? Mak ayah kan anak isteri, tuan-tuan? Anak isteri. Anak isteri. Kita duduk dengan mak ayah sampai sebelum kahwin je. Sampai sebelum kahwin je. Lepas umur 25, 30, lepas tu kahwin, duduk dengan anak isteri dah. Mak ayah bukan tak tengok langsung, baliklah seminggu sekali, 1 Ahad, sebulan sekali ke. Bukan ayat ini nak beritahu kena sayang anak isteri lebih pada mak ayah. Tak, nak cerita rapat. Kenapa rapat? Kerana kita lebih rapat dengan anak isteri berbanding dengan mak ayah. Tuan-tuan, dari sudut keutamaan. Ni cerita bab kahwin lah, bab keutamaan. Bagi seorang suami, isterinya adalah nombor 5. Bagi seorang isteri, suaminya adalah nombor 3. Apa maksud dia? Suami, lepas dia kahwin, pertama kena utamakan Allah, kedua Rasul. Ketiga mak dia, ketiga ayah dia, ketiga mak dia, keempat ayah dia, kelima isteri dia. Keutamaan. Siapa patut dia dahulukan? Baik? Manakala bagi seorang isteri, pertama Allah, kedua Rasul, ketiga suami dia, keempat baru mak dia, kelima baru ayah dia. Nampak? Ini susunan keutamaan dah siapa patut dia dahulukan. Adapun sekarang cerita rapat.
Kebiasaannya bukan orang Islam sajalah, semua manusia seluruh dunia, dia Islam ke dia kafir ke, semua manusia seluruh dunia dia akan lebih rapat pada isteri dan anak-anak dia berbanding dengan mak ayah dia. Berbanding dengan mak ayah dia. Kenapa Allah kenapa Allah Taala dahulukan isteri, sebut isteri dan anak-anak last sekali? Allah nak beritahu manusia nanti ke akhirat, kita tuan-tuan dan puan-puan, kalau kawan tak boleh nak tolong, walaupun kawan baik, mak ayah biasanya jarang tak nak tolong. Jarang mak ayah tak nak tolong. Betul kan? Okeylah, mak ayah pun tak mampu tolong, anak isteri jarang tak nak tolong. Isteri akan sanggup buat apa saja untuk tolong suami dia. Walaupun suami dia penagih dadah jahat, dia tetap akan sanggup tolong suami dia. Jual barang kemas tak ada masalah, gadai barang kemas tak ada masalah, nak tolong juga suami aku. Ni kerana rapatnya manusia. Ada pendapat mengatakan susunan ini bukanlah susunan nak cerita rapat tak rapat, tapi Allah Ta'ala hanya menyusun susunan macam ni, sama ke atas dan ke bawah. Kita, okey, sama je maksudnya sama level. Allah Ta'ala bukan nak cerita siapa lagi rapat tak rapat, tak. Allah Ta'ala nak cerita ni kita, okey. Ada orang yang lebih rapat yang sama level dengan kita. Siapa dia? Kawan-kawan. Ni sama level. Lepas Allah cerita golongan sama level, Allah Ta'ala naik ke atas. Siapa naik ke atas? Mak ayah kita. Lepas Allah Ta'ala cerita level atas, Allah cerita level bawah. Maksud level bawah yang datang selepas kita ada kawan, selepas kita ada mak ayah. Siapa dia? Anak dan isteri kita. Jadi ayat ni bukanlah sebenarnya nak beri makna siapa lagi dekat, siapa lagi jauh, tak. Allah Ta'ala hanya menyusun susunan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Ini pendapat-pendapat ulama tafsir lah. Kenapa Allah susun macam ni? Tapi menurut tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili kata, Allah nak beritahu orang yang rapat dengan kamu tak boleh tolong, kawan-kawan kita nombor satu. Lagi rapat, mak ayah kita pun tak boleh tolong. Lagi rapat, anak isteri kita pun tak boleh tolong. Masing-masing akan melarikan diri. Apa makna melarikan diri? Ataupun apa sebab melarikan diri? Boleh? Boleh tulis. Apa sebab melarikan diri? Pertama, kerana takut tuntutan daripada mereka. Larikan diri, ayah larikan diri pada anak. Contoh, pertama kawan. Kawan melarikan diri pada kita sebab apa? Kawan tu fikir, aku pun tak lepas. Nanti kalau dia datang, dia tuntut dengan aku, macam mana aku nak lepas? Aku jaga semayang. Aku tutup aurat, tapi aku tak pernah tegur pun dia pasal semayang dia, pasal aurat dia. Aku takut dia datang kat aku nanti dia tuntut. Kenapa dulu kat dunia tak tegur aku? Dulu kat dunia pergi semayang ulalik, surau masjid, lalu depan rumah aku tak pernah sekali panjat pergi semayang. Takut kena tuntut, buat tu lagi. Okey? Suami lari pada isteri, takut isteri tuntut. Abang kenapa tak ajar saya? Abang kenapa tak tegur saya? Okey? Lari juga pada anak-anak, takut anak-anak tuntut. Ayah dulu kenapa tak beritahu? Ayah dulu kenapa tak tegur? Ini sebab pertama mereka lari. Kita pun boleh jadi jugalah. Sebab takut kena tuntutan daripada anak isteri, kawan-kawan, mak ayah. Ini sebab pertama. Boleh? Sebab kedua, kenapa lari? Kenapa seseorang lari daripada orang lain pada hari akhirat? Kerana setiap orang mengetahui tidak boleh memberi manfaat pada siapa-siapa. Anak kita datang minta tolong, kita lari. Bukan sebab apa? Sebab kita tahu, kita tak boleh tolong dia juga. Kawan kita datang, kita lari. Sebab apa? Sebab kita tahu, kita memang tak boleh beri manfaat apa-apa pun kat dia. Isteri datang, anak-anak datang, semua melarikan diri. Kenapa melarikan diri? Sebab kita tahu kita tak boleh buat apa-apa juga pada dia. Maksud melarikan diri bukan berlari jauh-jauh, tak. Maksudnya berpaling. Tak nak layan. Tak nak layan, tak nak tengok, tak nak bantu. Itu maksud melarikan diri. Yang kedua. Yang ketiga, maksud melarikan diri kat sini ialah terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Tak lari pun. Kita tak lari pun. Kita duduk setempat je. Tapi apa yang anak isteri kata, kawan-kawan cakap sebelah kita, kita tak fikir dah masa tu. Tak heran langsung dah sebab setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Yang ketiga tu ayat lepas ni kita masuk. Allah Ta'ala sebut ke akhirat nanti, kawan-kawan yang bertakwa je kawan baik kita. Kawan-kawan lain yang tak tegur salah kita, yang sama-sama kita buat maksiat, sama-sama naik buat maksiat, support kita buat maksiat, ke akhirat nanti mereka lah musuh kita. Tengok muka surat Zukhruf 464. Kalau baca dia Puan Izawani boleh.
464 tak silap saya lah. Bukan 464 Surah Zukhruf sebelum surah Dukhan. Maafkan saya sekejap. Allah kata kawan-kawan baik. Yes. Muka surat 494. 494. Ayat 67. Boleh? Mana 494 ayat 67. 67 Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu, sahabat-sahabat karib, sebahagian mereka akan menjadi musuh kepada sebahagian yang lain kecuali orang yang bertakwa. Ni point dia. Pada hari tersebut, hari kiamat nantilah kawan-kawan baik akan menjadi musuh. Kenapa jadi musuh tu? Sebab masa tu masing-masing nak salahkan orang lain. Masa tu masing-masing nak salahkan orang lain. Sebab dia lah aku buat salah tak tegur. Dia lah ajak aku. Dia lah hasut aku. Dia buat kejahat, ajak aku nak ikut, dia tak marah pun. Dia tak halang pun aku ikut. Jadi masing-masing duk kelahi. Kat akhirat nanti. Kat dunia dulu, close friend, best friend, good friend, macam-macam lagi lah. Tapi kat akhirat bermusuh. Kenapa bermusuh? Masing-masing nak menyalahkan orang lain, nak selamatkan diri sendiri. Jadi kawan baik, kita tahu tak siapa? Kawan baik kita adalah kawan yang dia bertakwa. Bila dia bertakwa, dia takkan hasut kita, ajak kita buat maksiat. Dan kalau dia tahu kita buat salah, dia akan usahakan agar kita keluar daripada kesalahan tersebut. Mungkin dia tak berani tegur direct. Dia ajak kita pergi masjid, ajak kita masuk kelas agama. Okay, dia ajak kita dengar ceramah kat surau masjid kita. Dia ajak kita belajar mengaji dengan mana-mana ustaz, contoh. Itulah orang bertakwa yang kita takkan musuh dengan dia pada hari akhirat. Ada pun yang lain-lain, tolong baca boleh puan ni, surah Ad-Dukhan, muka surat 498, ayat 41-42. Ada orang boleh beri syafaat, ada orang boleh tolong. Dengan rahmat Allah. Tolong baca boleh? Surah Dukhan 41-42. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman yang lain dan mereka tidak akan dapat pertolongan. Ayat 42. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya dia maha perkasa lagi maha penyayang. Okey. Terima kasih Tuan Puan ni. Kebanyakan manusia, orang kafir terutamanya, memang tak boleh tolong siapa-siapa. Kecuali orang yang Allah bagi rahmat, maksudnya apa? Ada orang yang boleh bagi syafaat pada orang lain. Pertama, para Nabi. Yang kedua, ada orang-orang yang kerana kebaikan dia, contoh penghafal Quran, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi. Walaupun hadis ni hadis yang dhaif, tapi dijadikan juga sandaran dalam menguatkan kenyataan ini. Seorang yang hafal Quran perlu beramal dengannya, menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram. Dia boleh bagi syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya. Yang ditakdirkan masuk neraka, dia boleh bagi syafaat pada 10 orang tersebut. Ada orang boleh bagi syafaat. Walau bagaimanapun, syafaat-syafaat itu tetap tertakluk dengan izin Allah. Dalam ayatul kursi kan, man zalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada siapa-siapa boleh bagi syafaat kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak dapat. Kalau Allah tak izin, tak dapat syafaat tersebut. Kawan-kawan, satu lagi bab kawan-kawan. Tolong baca dia surah apa ya? Tolong baca dia, Tuan tolong baca boleh Tuan? Surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij, muka surat 568. Ayat 6, 7, 8, 9, 10. Surah Al-Ma'arij. Sorry lah, baca 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah dia sampailah 14. 6 sampai 14. Boleh tolong baca tu? Al-Ma'arij tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya mereka memandang azab itu jauh daripada berlaku. Betul. Jauh. Sedang kami memandangkan dekat tetapi akan berlaku, iaitu pada hari langit menjadi seperti tembaga cair dan gunung ganang pula menjadi seperti bulu yang berterbangan. Dan sahabat karib tidak bertanyakan hal sahabat karibnya kerana tiap-tiap seorang sibuk memikirkan hal keadaan sendiri. Terus. Padahal masing-masing diberi melihat setengahnya yang lain. Padahal masing-masing diberi melihat setengahnya lain. Pada saat yang demikian, orang yang kafir suka kiranya dapat menebus dirinya dari azab itu
dengan anak-anaknya sendiri Terus? dan isteri serta saudaranya dan Ah. kaum kerabatnya yang melindunginya dan juga sekalian makhluk yang ada di bumi. Kemudian diharapnya tebusan itu dapat menyelamatkannya. Tidak Ah. sekali-kali Okay, cukup tu. sebagai cukup. Okey. Kat dunia ni, kadang-kadang kita tanya kawan-kawan, macam mana si Fulan tu dulu belajar sama-sama, universiti sama-sama, kerja sama-sama. Jadi kita akan bertanya khabar, betul kan? Sekali-sekala. Nak kalau terjumpa kat mana-mana, lagi borak lama je. Terjumpa kat pasar raya, borak setengah jam. Kawan-kawan baik. Hamim tu kawan baik. Kat akhirat nanti nampak kawan baik. Ni kawan baik aku dulu ni, satu college, satu universiti, satu tempat kerja dengan aku dulu. Belajar sama-sama dengan aku, masuk tentera sama-sama dengan aku, contohlah. Walaupun tengok kawan baik, tidak ada seorang pun akan bertanya tentang kawan baik dia. Kat dunia ni kalau terjumpa ke, terserempak ke, dan memang kita akan suka bertemu dengan kawan-kawan baik kita. Sebab tu ada alumni, perjumpaan tu, perjumpaan ni. Betul kan? Sebab apa? Seronok dapat jumpa kawan-kawan baik. Banyak benda nak sembang, banyak benda nak cerita. Kat akhirat nanti nampak. Masing-masing tengok kawan baik masing-masing. Tapi masing-masing tak ada masa nak layan, tak ada masa nak hirau. Pada hari tersebut, setiap orang nak selamatkan dirinya saja. Bahkan dia sanggup tebus isterinya, anak dia, adik-beradik dia. Siapa saja dia sanggup. Biarlah dia orang tak selamat, janji aku selamat. Hari tersebut dia panggil hari apa? Hari nafsi-nafsi. Apa dia maha nafsi-nafsi? Aku-aku. Aku-aku. Isteri ke, tak isteri ke, anak yang disayangi, tak disayangi ke, itu bukan keutamaan. Masa ni aku je nak selamat. Masa ni aku je nak selamat. Dia tuan-tuan dan puan-puan. Kat dunia ni kita ada masalah keuangan, ada masalah apa saja. Ada je berbagai cara, ada je berbagai-bagai manusia yang boleh tolong kita. Minta tolong orang tu tak dapat, cuba tolong orang ni. Minta tolong jabatan tu tak dapat, pergi kat jabatan ni. Contoh. Tapi kat akhirat, tiada siapa boleh tolong kita melainkan amalan-amalan kita sendiri. Satu ayat lagi, last. Li bagi, sama ayat baru. Li bagi, kulli setiap, okay, imri'in seseorang, minhum daripada mereka, yauma izin pada hari itu, sya'nun ada urusan, will have enough to make, berarti terima, yughnihi yang menyebutkan dirinya. Tolong baca dia, Dr. Azizah boleh? Satu ayat je ni. Ni point kita penting. Ayat berapa tu Ustaz? Ayat yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Muka orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Bukan. Tu 38, 37 Dr. Okey, kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja. Okey. Ni sebab, terima kasih Dr. Azizah. Ini sebab Allah nak beritahu kenapa masing-masing lari pada masing-masing. Jadi maksud lari yang ketiga tadi bukan lari beralih tempat, tak. Maksud lari kat sini ialah tidak menghiraukan. Tidak menghiraukan, tidak memberi perhatian pada orang lain. Bahkan pada hari tersebut, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda daripada Ibnu Abbas, daripada Imam Tirmizi, Nabi bersabda, Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi kata, tuhsyaruna hufatan uratan masyatan ghurlan. Kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak pakai kasut. Tak pakai kasut, tak ada alas-alas kaki. Uratan, tidak berpakaian. Musyatan, berjalan kaki. Ghurlan, tidak berkhatan. Setiap kita akan bangkit nanti jalan kaki, tak pakai kasut, tak pakaian, tak berkhatan. Setiap kita, lelaki perempuan sama. Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, faqalat zawjatuhu, salah seorang isteri Nabi bertanya. Siapa isteri Nabi ke sini? Aisyah. Yang tanya Nabi ke sini Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, ya Rasulullah, nanzuru aw yara ba'duna awrata ba'din. Habis tu, kalau masa tu bangkit semua lelaki perempuan tak pakai pakaian, tak pakai apa-apa, adakah sebahagiannya akan melihat aurat sebahagian yang lain?
Dah semua bangkit, tak pakai kasut, tak pakai slipper, tak pakai pakaian, kaki ayam. Semua bangkit macam tu. Nabi baca, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Boleh tak tengok ayat dia? Allah kata, sebagaimana kami ciptakan mereka dulu kali pertama, macam itulah juga kami bangkitkan dia kali kedua ni. Surah Al-Anbiya. Kalau baca dia, Puan Salmah Kasim telah baca boleh? Surah Al-Anbiya. Saya cari jap muka surat. Muka surat 331. Puan Salmah telah baca 331. Ayat 104. 331. Ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari di mana langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulakan penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya mengulanginya lagi. Satu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Okey. Terima kasih Puan Salmah. Poin saya, Allah kata, sebagaimana kami mula menciptakan manusia dulu macam mana, macam itulah kami ulang balik. Sebagaimana kita lahir dulu, bukan selai sepinggang, tak ada selai, tak ada sepinggang pun. Kita lahir tidak ada selai pakaian pun. Kita lahir tak ada slipper, tak ada kasut, tak ada baju, tak ada tuala, lahir kosong macam tu je. Macam itulah Nabi kata, Allah kata kami akan mengulanginya. Maksudnya kita bangkit pada kubur hari kiamat nanti tak pakai apa-apa. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Nabi kata orang pertama diberi pakaian hari kiamat nanti Nabi Ibrahim. Awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Orang yang pertama diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab baginda Nabi Ibrahim lah orang pertama ditanggalkan pakaian dia semata-mata untuk agama. Masa mereka nak lempar Nabi Ibrahim dalam api, dalam surah Al-Anbiya ada cerita ni, mereka telah tanggalkan semua pakaian Nabi Ibrahim untuk lempar Nabi Ibrahim dalam api. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama ditanggalkan pakaian dia untuk agama. Maka Nabi kata baginda Ibrahim lah orang yang pertama diberi pakaian pada hari kiamat. Jadi bangkit tak pakai apa-apa. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, nanzuru aw yara ba'duna awrata ba'din. Masa tu tak pakai apa-apa semua, adakah seseorang akan melihat aurat orang lain? Maka Nabi jawab ni ayat dia. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang terlalu sibuk memikirkan, merisaukan diri masing-masing. Tak ada masa nak fikir anak isteri sendiri, tak ada masa nak fikir mak ayah sendiri, tak ada masa nak fikir orang paling rapat, tak ada masa. Bahkan diri sendiri tidak terurus pada hari tersebut pun tak fikir. Maksudnya pada hari tersebut semua kita tak terurus. Maksud tak terurus tu tak pakai apa-apa, tak ada kasut, tak ada pakaian. Sayyidina Aisyah tanya soalan logik lah bagi orang yang belum pernah mengalami suasana, kita pun mungkin akan tanya soalan yang sama. Maka Nabi jawab, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari tersebut kita fikir kita sahaja, tak ada masa nak tengok orang sebelah, orang tu tak sempurna, orang ni tak ada pakaian, tak ada. Kita masa tu tidak berpakaian sendiri pun kita tak fikir kita punya keadaan tak berpakaian. Tak ada fikir nak cari baju dulu, nak tutup, tak ada. Masing-masing sibuk apa masa tu? Sibuk kat sini, merisaukan keadaan diri sendiri. Selamat ke tak selamat? Selesai ke tak selesai? Aku ni lepas ke tak lepas? Lepas ke tak lepas? Bukankah seorang ibu sanggup mempertahankan anak dia? Tak. Sebelum sampai hari ni belum sampai, baru berlaku tiupan sangkakala yang pertama, kedahsyatan tiupan sangkakala yang pertama pun menyebabkan kedahsyatan tiupan sangkakala yang pertama pun boleh menyebabkan ibu-ibu tinggal anak dia sedang susukan. Hari ni kalau rumah terbakar ke, mati lemas ke, mak tu dia mati dalam keadaan masih peluk anak. Dia mati bersama dengan anak. Dia takkan lari tinggal anak rumah terbakar. Lemas pun sama juga. Dia sanggup lemah dengan anak dia. Mak takkan lepas anak, sayang anak. Lumrah Allah buat. Mak memang cintakan anak. Tapi berlaku tiupan sangkakala yang pertama nanti, sayang macam mana ke anak pun, kedahsyatan suasana tersebut. Bukan maksudnya masa tu dah tak sayang. Tak, sayang lagi anak. Tapi kedahsyatan suasana menyebabkan. Tengok surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Tolong baca dia, Puan Aliza boleh. Surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Muka surat 332. 332. Ayat 1 dan 2 surah Al-Hajj. Tolong baca. Ni tiupan sangkakala yang pertama ya. Tadi kita cerita tiupan yang kedua, punya dahsyat tu. Ni pertama punya. Ada Puan Aliza?
Okey. Tolong baca dia. Tuan Haji Salahuddin, tolong baca Tuan Haji Salahuddin boleh? Tuan Haji Boleh. Saya baca apa tu Haji? 332 ayat 1 dan 2. Dan 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihatnya goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Okey, terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Kan tak sayang anak. Mak sentiasa sayang anak. Tapi kedahsyatan suasana menyebabkan mak tadi tak akan hiraukan anak dia lagi. Ni masa kalau yang pertama ni, ibu menyusu dia biar aja anak dia yang sedang mengandung akan keguguran. Bangkit pada kubur, lagi teruk suasananya, masing-masing masa tu nafsi. Kita pun sama. Janji aku selamat. Anak yang aku sayangi, isteri yang aku sayangi, tu cerita lain. Aku dulu nak selamat. Jadi Allah cerita suasana ni pada kita. Setelah Allah cerita asal-usul kita lahir daripada perut ibu, setelah Allah cerita makanan-makanan kita, Allah Ta'ala alih tumpuan kita. Maksudnya apa dia? Di samping kamu fikir makan minum kamu kena risaukan hari yang mana siapa-siapa tak boleh tolong kamu. Kat dunia kamu susah, kamu tak ada makanan. Kamu ada Baitul Mal, kamu ada jabatan zakat, kamu ada Amirul Mukminin, kamu boleh minta tolong dengan dia. Saya tak ada makanan, tolong saya. Boleh kat dunia ni? Dalam bab makanan tadi. Kamu miskin sangat, kamu tetap ada orang-orang yang Allah Ta'ala tanggungjawabkan untuk sediakan makanan bagi kamu. Pihak pemerintah, saudara mara kamu, penduduk setempat kamu. Kat dunia ni lah dalam masalah makanan. Tapi masalah lagi besar pada makanan kalau kamu tak cukup kat dunia, ada masalah lagi besar, iaitu masalah hari akhirat. Kat dunia ni, contohlah, family kita buang kita. Anak isteri buang, mak ayah buang, kawan-kawan buang. Kita masih ada masjid-masjid yang menyediakan makanan free. Kita ada masjid-masjid yang sediakan bakul makanan free. Kita boleh pergi minta dekat Baitul Mal, dekat pejabat zakat. Boleh minta. Kita boleh minta dengan YB setempat kita, contoh. Walaupun family kita buang kita. Tapi kat akhirat, tak payah kata orang luar nak tolong kita. Bukan kata family tak nak tolong kita. Siapa-siapa saja tak boleh tolong kita. Sebab apa? Masing-masing masa tu mereka fikir diri mereka masing-masing. Anak kita yang kita jaga sejak kecil sampai besar, dia pun masa tu bukan tak nak tolong kita, tapi dia pun masa tu fikir diri dia sendiri, selamat ke tak selamat. Jadi oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan, persediaannya, bekalannya adalah sekarang. Okey, kita berhenti sini dulu. Boleh? Minggu depan kita masuk muka-muka orang pada hari kiamat. Ada yang muka berdebu, ada muka bergembira. Kita bincang minggu depan insya-Allah. Boleh? Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafaatil Qur'an. Ya zal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Semuanya semua, assalamualaikum, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.